Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala ini, beliau lahir pada tahun 209 Hijrah dan beliau meninggal dunia pada tahun 279 Hijrah. Dan beliau ini ialah seorang imam besar dalam hadis yang mengenai Tirmidzi. Biasa kita dengar nama kitab Sunan At-Tirmidzi. Jadi beliau karang, dan beliau juga ada karang kitab Syama'il Muhammadiyah yang khusus menceritakan berkenaan dengan keadaan ataupun ihwal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi peribadi, dari segi rupa paras, dari segi akhlak, dan yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan baginda. Maka kitab itu dinamakan Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Jadi malam ni kita baca kitab tu, kita baca laju tapi akan diterjemahkan juga. Tetapi kita cuba khatamkan dalam tempoh 7 majlis. Baik. Jadi kita mulakan bacaan kitab ni. Okay, baik. Okay, kita baca kitab ini. Okey. Muqaddimah dia, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Qala Syekh Al-Hafidh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrat At-Tirmidzi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey, bab yang pertama iaitu menceritakan berkenaan dengan fizikal, rupa bentuk fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau siapa yang biasa pakai PDF, ada kadang orang dia biasa pakai PDF. Kalau tuan-tuan tengok dalam PDF pun ada kitab Syama'il Muhammadiyah, dan tak salah saya pun ada terjemahan dia, Syama'il Muhammadiyah. Mungkin ada diterjemahkan. Okey, baik. Wa bihi qala akhbarana Abu Raja'in Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bil-tawil al-ba'in wala bil-qasir wala bil-abyad al-amhaq wala bil-adam wala bil-ja'd al-qatid wala bis-sabt ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sana فأقام من مكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسي ولحيتي 20 شعرة بيضاء. Baik. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, ni yang kalau kita baca dalam sanad hadis tu dia terangkan siapa seorang demi seorang perawi. Tapi dekat dalam terjemahan diterjemahkan bermula daripada sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang terlalu tinggi namun tidak pula rendah. Kulitnya tidak putih pucat, juga tidak sawo matang. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sederhana tinggi. Tinggi melampau pun tidak, rendah sangat pun tidak. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam tak putih sangat, tapi baginda juga tidak sawo matang. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang putih kemerah-merahan. Kulit baginda putih kemerah-merahan. Rambutnya ikal, tidak terlalu kerinting dan tidak pula lurus kaku. Baginda sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Taala menjadi rasul pada usia 40 tahun. Baginda sallallahu alaihi wasallam menetap di Mekah sebagai rasul selama 10 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Kalau kita sedia maklum bahawa Nabi SAW duduk kat Mekah lepas jadi Nabi dan Rasul 13 tahun. Tapi dalam hadis ni sebut 10. Kenapa? Kerana bila Nabi SAW mula-mula jadi Nabi dan Rasul, baginda melakukan dakwah 3 tahun senyap-senyap. Jadi seolah-olah 3 tahun senyap-senyap tu tak dikira, maka dikira 10 tahun. Maknanya 13 tolak 3 jadi 10 tahun. Jadi kerana itu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata 10 tahun Madinah, 10 tahun Mekah, 10 tahun Madinah. 10 tahun Mekah tu ialah kerana tak campur dakwah secara senyap-senyap, iaitu selama 3 tahun. Baginda sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Taala dalam usia 60 tahun. Ini usia 60 tahun ni maknanya lebih kurang bila dibondarkan. 63 maknanya lebih kurang 60 tahun. Maknanya bila dibundarkan. Dalam keadaan tidak sampai 20. Dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam tidak sampai 20 helai uban yang terdapat pada kepala dan janggutnya sallallahu alaihi wasallam. Mana
uban baginda sallallahu alaihi wasallam ada tapi tak banyak. Wabihi qala haddatsana Humaid bin Mas'adah al-Basri qala haddatsana Abdul Wahhab al-Thaqafi an Humaid an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laysa bit-tawil wala bil-qasir hasan al-jism wa kana sya'ruhu laysa bija'din wala sabtin asmar al-lawni idza masya yatakaffa. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mempunyai tubuh yang sedang, tidak tinggi dan tidak rendah. Bentuk tubuhnya bagus. Bentuk tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam ni bagus. Maksudnya susuk tubuh Nabi ni ialah semuanya sesuai. Kerana ada orang kadang-kadang tinggi sangat, ada orang kadang kurus sangat, ada orang kadang dia badan dah tinggi, dah macam smart tapi kadang perut boroi. Ada orang kadang tangan terpanjang, ada orang kadang kaki macam besar, ada orang kadang punggung macam besar. Itu Allah cipta pada kita, kadang macam-macam. Ada orang kadang Allah Ta'ala dia punya rupa dia kadang dah smart, dah handsome dah, tapi kepala dia besar pula. Ada orang kadang tinggi, dah okey dah, tapi kadang kepala dia lonjong. Ini pada manusia biasa. Tapi pada Rasulullah SAW, Allah jadikan susuk tubuh Nabi ni kita tengok semua sesuai. Maknanya semuanya sekata. Sekata ialah bermakna tak ada yang kita pandang tak sesuai ataupun yang pelik pada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya tidak kerinting dan tidak pula lurus kaku. Kulitnya berwarna coklat, maksudnya percampuran antara putih dan merah, iaitu putih kemerah-merahan. Ni dah terang tadi. Jika berjalan, pergerakan baginda sallallahu alaihi wasallam condong ke hadapan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baginda berjalan macam seolah mendaki bukit. Kalau orang macam mendaki bukit, orang yang mengorak langkah mendaki bukit ialah dia macam, sebenarnya kalau orang naik bukit ni macam dia bertunduk sikit. Macam itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berjalan baginda macam seolah mendaki bukit. Para ulama kata ini menunjukkan tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda berjalan laju. Baik. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. Daripada Sayyidina Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang lelaki yang sedang, iaitu tidak terlalu tinggi dan tidak rendah. Jarak antara kedua bahunya lebar, maksudnya bahu baginda sallallahu alaihi wasallam ni bidang. Rambutnya yang lebat terurai ke bahu sampai ke daun telinganya. Maknanya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sini. Kadang ada panjang lagi dari itu, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam punya rambut tak pernah sampai mencecah bahu. Maknanya kadang rambut Nabi sampai sini ataupun sampai sini ataupun tak dekat-dekat dengan bahu tapi tak sampai mencecah bahu. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian merah, tidak pernah aku melihat seorang pun yang lebih tampan daripadanya. Maksudnya sahabat ni meriwayatkan bahawa beliau tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian warna merah, pakaian sepasang warna merah, satu suit warna merah. Beliau kata aku tengok begitu indah, begitu kacaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis ini juga sabit bahawa boleh pakai baju warna merah bagi lelaki. Okey, wa bi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq an al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu min dilimmatin fi hullatin hamra'a ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu sya'run yadribu mankibayhi ba'ida ma bainal mankibain lam yakun bil qasir wala bil tawil. Sayyidina Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah melihat orang yang memiliki rambut limah dengan memiliki pakaian warna merah yang lebih tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambut limah tu maksud dia rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai melebihi telinga sikit. Kan sampai sini. Maknanya lepas telinga sikit sampai sini, lepas cuping telinga sampai sini, tengah-tengah. Antara cuping telinga sampai ke bahu. Ni dipanggil dalam bahasa Arab limah. Kalau rambut satu orang tu sampai ke cuping telinga dalam bahasa Arab dipanggil wafrah. Kalau sampai ke bahu tengah, maksud tengah tu antara cuping telinga dengan sampai ke bahu, maka itu dipanggil limah. Dan kalau sampai dekat dengan bahu dipanggil jummah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu tu beliau tengok Nabi punya rambut sampai limah, iaitu sampai ke separuh, maksudnya tengah-tengah antara cuping telinga dan antara bahu. Baik.
baginda SAW memiliki rambut yang mencecah kedua-dua belah bahunya. Mencecah di sini maksudnya hampir mencecah. Tapi tak lepas. Tak lepas daripada bahu. Dan Nabi SAW juga tak suka bila lelaki rambutnya melepasi bahu. Mana paling pun dekat-dekat bahu. Jangan lepas daripada bahu. Kedua-dua bahu baginda SAW bidang. Baginda SAW bukanlah seorang yang rendah dan bukan juga terlampau tinggi. Baik, itu semua dah cerita dah tadi. Wa bihi qala haddathana Muhammad bin Ismail qala haddathana Abu Nu'aim qala haddathana Al-Mas'udi an Uthman bin Muslim bin Hurmus an Nafi' bin Jubair bin Mut'im an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil-tawil wala bil-qasir shathnul kaffayn wal qadamain dakhmul ra's dakhmul karadis tawilul masrubah idza masya takaffa takaffuan ka'annama yanhattu min sabab lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tinggi dan tidak rendah. Telapak tangan dan kakinya terasa tebal dagingnya namun lembut. Telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam agak tebal tapi lembut, berisi. Kepala baginda sallallahu alaihi wasallam besar, tulang sendinya besar. Kepala besar ni maksudnya bukan kepala kecil. Kadang ada orang macam kepala kecil, kadang ada orang kulit hitam. Kadang kepala dia kecil. Tapi Nabi SAW punya kepala ialah maknanya besar yang sedang, yang kena dengan susuk tubuh Rasulullah SAW. Tulang sendi baginda besar, ini makna menunjukkan bahawa Nabi SAW ni mempunyai susuk tubuh badan pahlawan. Maknanya baginda punya sendi ni nampak orang kata sasa sendi Rasulullah SAW. Baik. Bulu yang tumbuh di dadanya hingga pusatnya lebat. Ni Nabi SAW dalam hadis ada beritahu bahawa di antara dada Nabi sampailah ke atas pusat ada satu macam bulu. Bulu yang macam garisan. Ada garisan bulu yang tumbuh di situ. Tapi dada Nabi SAW licin. Dalam hadis beritahu dada Nabi SAW licin, tapi antara bawah dekat dengan dada sampai ke pusat ada satu bulu yang macam bulu yang garisan sampailah ke atas pusat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan, pergerakannya condong ke hadapan, seakan-akan sedang turun ke tempat yang rendah. Ada kata naik, ada kata yang turun tempat yang rendah. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau baginda berjalan, baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan macam seolah laju. Baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan seperti mana turun bukit. Turun bukit, iaitu laju pergerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku lihat orang yang standing baginda sallallahu alaihi wasallam sama ada sebelum kelahirannya ataupun sesudah baginda sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Wa bi qala haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Abi 'anil Mas'udi bi hadzal isnad nahwahu bi ma'nah. Baik. Wa bi qala haddatsana Ahmad bin Abdah ad-Dabbi al-Basri wa Ali bin Hujr wa Abu Ja'far Muhammad bin al-Husain wa huwa ibn Abi Halimah wal ma'na wahid. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من والد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل المبغض ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القطد ولا بالسبط كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب وإذا كأنما ينحط في صبب وإذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجد الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة. Baik. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, beliau bercerita mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana ihwal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertubuh sederhana dalam kalangan kaumnya. Rambutnya tidak keriting bergulung dan tidak juga lurus kaku. Maknanya
keriting sangat pun tak, lurus sangat pun tak. Mana rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ikal mayang. Mayang. Baik. Melainkan ikal bergelombang, iaitu beralun. Dia terang tadi dah. Badan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak gemuk, bentuk wajahnya tidak bulat tetapi membujur telur. Di sini terjemah dia membujur telur, iaitu oval. Maksudnya muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah tidak bulat tapi membujur. Tapi juga tak panjang. Maknanya berbentuk bujur, sederhana. Kulit baginda sallallahu alaihi wasallam putih kemerah-merahan, matanya hitam pekat dan bulu matanya lentik. Maksudnya biji mata Nabi sallallahu alaihi wasallam warna hitam pekat. Bukan coklat, bukan hijau, bukan biru. Tulang sendi dan bulu mata Nabi sallallahu alaihi wasallam lentik. Tulang sendinya gagah dan kuat, bahunya bidang, badannya bersih daripada bulu dan rambut. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai bulu lebat yang memanjang dari dada sampai ke pusat. Telapak tangan dan kakinya terasa tebal. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya badan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak berbulu. Badan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak berbulu. Cuma atas dekat atas pusat sampai ke dada itu ada satu bulu halus yang diterangkan tadi. Seperti garisan. Tapi dekat dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah tidak berbulu. Yang ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Telapak tangan dan kakinya terasa tebal, maknanya kulit tebal, tetapi telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu lembut. Sebab tu ada riwayat bagi tahu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau kata aku tak pernah pegang mana-mana sutra yang lebih halus dan lembut melebihi daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, pergerakannya kelihatan tegap, iaitu kakinya diangkat dengan kekuatan seolah-olah baginda sallallahu alaihi wasallam sedang turun di lereng yang curam. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan, baginda tak berjalan macam orang malas. Kerana ada orang macam jalan dia malas. Malas macam mana? Iaitu jalan dia macam terseret-seret kaki, macam jalan cara malas, long line. Tapi Nabi bila mengorak langkah, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengorak langkah ialah seperti seorang pahlawan yang mengorak langkah. Dan baginda mengorak langkah penuh. Bukan macam angkat kaki lebih kurang, tapi baginda mengorak langkah dengan penuh kepahlawanan. Cara baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berpaling, kedua bahunya berpaling serentak, iaitu seluruh badannya turut berpaling. Maknanya kalau ada orang panggil Nabi, wahai Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghormati orang. Nabi walaupun baginda mulia, Nabi menghormati orang. Nabi akan paling semua. Nabi bukan paling. Kalau kadang-kadang kita sebagai manusia biasa, kita lemah. Kadang-kadang bila ada orang panggil kita, mungkin kita pandang ini. Ada apa? Kalau orang panggil, apa? Kan, atau kadang kita tu, kadang tak pandang pun. Orang panggil, Abdullah. Apa? Kan, kadang kita tak pandang pun dia. Tapi Nabi SAW, baginda menghargai orang, menghormati orang. Walaupun baginda mulia, tapi kalau ada orang panggil baginda akan pandang dengan seluruh badan menghadap ke arah orang tersebut. Okey, baik. Adab. Okey. Tadi di antara kedua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam terdapat khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah. Ni nanti kat depan dia akan datang khatamun nubuwah. Ni cop mohor kenabian yang ada pada bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih ke arah belah kiri. Di antara bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia belah belakang ni dekat belah kiri. Baik. Khatamun nubuwah, cop mohor kenabian, iaitu tanda kenabian bagi para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang manusia yang hatinya paling pemurah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling berlapang dada, tidak pernah berkeluh kesah atas sikap penyiksaan oleh kaumnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kata-katanya paling jujur, manusia yang perangainya paling lembut dan paling ramah dalam pergaulan. Masya-Allah. Man ra'ahu badihatan habahu wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Yaqulu na'itu lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sesiapa yang melihat baginda sallallahu alaihi wasallam buat kali pertama atau secara tiba-tiba, pastilah akan menaruh hormat dan segan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang berkenalan dengan baginda tentu nanti akan mencintainya. Orang yang menceritakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya akan berkata, belum pernah aku melihat seseorang yang setanding dengan baginda sallallahu alaihi wasallam
sama ada sebelum kelahirannya ataupun sesudah baginda SAW meninggal dunia. Maknanya Nabi SAW ni, kalau orang tak kenal Nabi, first time tengok, sekali tengok, dia akan terus rasa dalam hati dia keagungan Nabi. Dia akan, walaupun musuh sekalipun, musuh tengok Nabi pun, tengok Nabi, dia tahu Nabi SAW mempunyai satu bentuk, maknanya tengok seolah macam rasa haibah Nabi, rasa gerun terhadap Nabi SAW. Tapi bila dia duduk dekat dengan Nabi, sembang dengan Nabi, dia berbual dengan Nabi SAW, dia tengok Nabi SAW begitu mesra, maka lepas tu dia akan cinta pada Rasulullah SAW. Baik. Qala Abu Isa sami'tu Aba Ja'farin Muhammad bin al-Husain yaqulu sami'tu al-Asma'i yaqul fi tafsir sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mumaghit adh-dhahibu tulan wa qala sami'tu Arabiyan yaqul fi kalamihi tamaghata fi nushabatihi ay maddaha maddan shadida wal mutaraddid ad-dakhil ba'dhu fi ba'din qisara wa amma al-qatat fashadid al-ju'uda wal rajul alladhi fi sha'rihi hujuna ay tathannin qalilan wa amma al-mutahham falbadinul kathir al-lahmi والمكلثم المدور الوجه والمشرب الذي في بياض حمرة والأدعج الشديد سواد العين والأهدب الطويل الأشفار والكتت مجتمع الكتفين وهو الكاهل والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين والتقل أن يمشي بقوة والصبب الحدور يقال إن هدرنا في صبوب وصبب وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب والعشرة الصحبة والعشير الصاحب والبديهة المفاجأة يقال بدهت بأمر أي فجأت به. Itu tadi tu yang tadi saya baca tu penerangan saja dalam bahasa Arab. Baik. Wa bi qala haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Jumai' bin Umair ibn Abd الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إذا إن انفرقت عقيقته فرقها. Boleh dibaca dua cara sini, faraqah atau farraqah. Okey, baik. Wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahmata udhunai idha huwa waffarahu azhar al-lawn wasi' al-jabin azajj al-hawajib sawabigha fi ghairi qaran bainahuma irqun yudirruhu al-ghadab aqna al-irnin lahu nurun ya'luhu yasabu man lam yata'ammalhu asham katha al-lihya sahl al-khaddain طليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل القلق بادن متماسك سواء البطن والصدر سواء عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحت من صبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام إن شاء الله. Okay, baik. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, Hasan bin Ali anak pada Sayyidina Ali lah, anak pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma beliau berkata, aku pernah bertanya mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pak cikku dari sebelah ibu yang bernama Hind bin Abu Halah. Hind bin Abu Halah. Beliau kata ni pak cik beliau. Kerana mak kepada Hasan bin Ali Fatimah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hind bin Abu Halah ni anak kepada Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha sebelum berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kahwin dengan seorang suami yang bernama Abu Halah. Dan hasil perkahwinan tu dapat anak nama Hind. Maka lepas kahwin dengan Nabi, Hind ni pun ada. Dan dia ni duduk dengan Nabi SAW daripada kecil. Dan kemudian Hind ni masuk Islam. Jadi sahabat. Jadi salah seorang sahabat Nabi SAW.
Jadi hubungannya Hind ni dengan Fatimah ni, maknanya mak Hasan. Hind dengan Fatimah mak Hasan radhiyallahu anhu ialah adik-beradik. Tapi adik-beradik sama ibu, ayahlah lain. Maksudnya Hind bin Abu Hala, Fatimah binti Rasulullah SAW, tapi ibu mereka berdua ialah Khadijah. Jadi sebab itu beliau kata, Hasan bin Ali kata, aku tanya pak cik aku sebelah ibu, iaitu Hind bin Abi Hala. Jadi Hind bin Abu Hala adalah orang yang banyak mengetahui sifat Rasulullah SAW. Sebabnya kerana beliau duduk dengan Nabi daripada kecil. Maka beliau tengok Nabi SAW. Aku sangat berharap Hind dapat menceritakan beberapa sifat Rasulullah SAW kerana aku mahu mengenali dan mencontohi baginda. Inilah yang dikisahkan oleh Hind. Okay, apa beliau cerita? Rasulullah SAW adalah seorang lelaki yang agung dan berwibawa. Wajahnya cerah berseri bagaikan rembulan yang bersinar atau bagaikan rembulan yang berkilau di malam bulan purnama. Masya-Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Baginda sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada orang yang sederhana dan lebih rendah daripada orang yang tinggi. Kepalanya besar. Rambutnya ikal bergelombang. Apabila rambut bahagian depannya terurai, baginda membuat belahan dua. Apabila rambut bahagian depannya terurai, baginda SAW membuat belahan dua. Jika tidak membelah dua, ujung rambutnya dibiarkan sampai ke cuping telinga, namun tidak melampauinya. Iaitu Rasulullah SAW menjadikan rambutnya sebagai wafrah. Ini maknanya Nabi SAW, rambut Nabi SAW ni, kalau rambut Nabi ni maksudnya macam ada yang turun ke depan, maka Nabi SAW akan belah dua. Nabi SAW akan belah dua. Sikat Nabi, baginda SAW akan membelah dua rambut Rasulullah SAW. Ini kalau rambut Nabi tak berapa panjang. Tapi kalau rambut Nabi SAW panjang, Nabi SAW akan sikat ke belakang. Jadi sampai sini, dah sikat belakang, lepas tu Rasulullah akan belah dua. Itu cara Rasulullah SAW sikat rambut. Baik. Warna kulit baginda SAW putih bersinar kemerah-merahan. Dahinya luas, alisnya iaitu keningnya. Ini sebab terjemahan ni terjemah Indonesia, jadi terjemah alisnya, tapi kening lah. Keningnya panjang melengkung bagaikan dua busur panah yang terpisah. Kening Nabi SAW tebal dan maksudnya tebal macam busa panah melengkung. Tapi tak bersambung antara dua tu. Dia tak bersambung antara kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di antara kedua alisnya ada urat yang kelihatan memerah ketika sedang marah. Maknanya antara kening Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sini ada urat. Kalau baginda sallallahu alaihi wasallam marah, urat tu timbul. Jelas timbul. Baik. Hidung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mancung, di hujung hidungnya ada cahaya yang memancar sehingga orang yang kurang memerhatikannya akan menyangka hidung baginda sallallahu alaihi wasallam lebih mancung daripada yang sebenarnya. Maknanya kalau orang tu tengok dari sisi tepi, dia seolah nampak hidung Nabi, kalau dalam keadaan ni, muka Nabi SAW bercahaya. Kalau dia tengok hidung Nabi SAW dari tepi, kerana dia nampak seolah hidung Nabi SAW bercahaya. Sehingga diingat hidung Rasulullah SAW lebih mancung daripada yang asal. Maksudnya kerana bercahayanya dan berserinya wajah Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Janggutnya tebal, kedua pipinya mulus. Maknanya pipi Rasulullah SAW rata. Maknanya tidak cengkung dan tidak juga, apa nak kata tu, gelembung. Apa-apalah. Cengkung pun tak, kembung pun tak. Kerana ada orang kalau dia berisi dia jadi kembung. Kalau kurus sangat dia cengkung. Tapi pipi Rasulullah SAW ni ialah mulus, maknanya licin, rata. Baik. Mulutnya lebar iaitu serasi dengan bentuk wajahnya. Gigi baginda SAW agak jarang namun teratur rapi. Gigi Nabi yang jarang ni dalam hadis beritahu yang gigi depan ni. Ni dua gigi yang depan ni, apa panggil, Arab panggil thaniyatain, thanaya. Gigi Nabi SAW jarang ni kat sini. Yang dua depan ni dia agak jarang, tapi bukan jarang jauh, ada renggang sikit je. Dan kemudian gigi yang lain tersusun rapi putih berseri. Gigi Rasulullah SAW. Gigi apa dua depan ni panggil gigi apa? Gigi gunting. Gigi gunting Rasulullah SAW tu ialah ada sedikit jarang. Sedikit, tak banyak. Itu jarang.
namun tersusun rapi. Bulu dadanya halus, yang diterangkan tadi. Lehernya sangat indah, tegak dan kuat. Bentuk tubuh badannya sederhana. Badannya berisi seimbang. Perut dan dadanya sama rata. Maknanya perut Nabi SAW dan dada sama rata. Kadang-kadang ada orang dada, lepas tu perut tu bawah tu dia macam ni. Kan? Ada orang kurus sangat macam ni. Kan termasuk pula. Tapi Nabi SAW sama. Maknanya Nabi SAW maknanya tidak, sebenarnya tak boroi. Dan tidak juga maknanya kurus sangat. Jadi Nabi SAW punya dada dengan perut sama. Kan? Kita manusia biasa lain, tapi ini orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi dadanya lebar, kedua perutnya dadanya lebar. Kedua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam bidang dan tulang sendinya besar. Tulang sendinya besar. Bahagian lepas ni azan lepas ni azan dulu. Baik. Bahagian badannya yang tidak ditumbuhi rambut kelihatan bersih bercahaya. Dari pangkal leher sampai ke pusat, bulu yang bahagian badannya yang tidak ditumbuhi rambut kelihatan bersih bercahaya. Macam saya terangkan tadi, Rasulullah SAW punya badan tak berbulu. Maksudnya badan ni. Kecuali bulu yang tadi di atas pusat tadi tu. Baik. Dari pangkal leher sampai ke pusat, bulu yang tebal tumbuh seperti garisan. Ni dari riwayat ni sebutkan ni, tapi kalau dari riwayat lain sebutkan sebenarnya sampai dia sebenarnya daripada dada. Bukan sampai sini, daripada dada tu. Baik. Selain bahagian itu, kedua puting susu dan perut baginda sallallahu alaihi wasallam bersih tak berbulu. Maksudnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam semua tak berbulu. Tak ada berbulu. Kedua hasta, bahu dan dada bahagian atas berbulu halus. Tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bulu. Tapi bulu halus. Mana sini ada ni, kemudian sini juga ada berbulu. Berbulu tapi berbulu halus, tidak berbulu tebal. Tidak berbulu tebal. Tapi badan Nabi sallallahu alaihi wasallam licin. Mungkin kalau ada bulu pun halus lah. Tapi dada juga tak ada. Tapi di atas, di tengah dada sampai ke atas pusat, itu ada sikit bulu seperti garisan sampai ke atas pusat. Baik. Mana tadi? Okey. Kedua ruas tulang tangannya panjang. Telapak tangannya lebar. Kedua ruas tulang tangannya panjang, telapak tangannya lebar. Kedua telapak tangan dan kakinya terasa tebal, jari jemarinya panjang. Jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang. Lekukan telapak kakinya, itu bahagian tengah, tidak menyentuh tanah. Ni kan kaki kita, kalau kita tengok kaki kan ada yang lekuk tu. Lekuk di kaki. Kan? Arab panggil akhmasain kan. Kalau kita kaki kita ni, kalau kita tengok kaki ada lekuk tu. Jadi lekuk kaki tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah tak mengenai tanah. Lekuk tu tak mengenai tanah. Baik. Kalau menurut orang Arab itu tanda pahlawan. Dalam kitab-kitab dituliskan itu kaki pahlawan. Kan? Baik. Mana orang yang hebat. Jadi kedua kakinya halus mulus sehingga air tidak melekat di kulit kakinya. Maksudnya kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam ni maknanya licin. Kalaulah kata air menitis, air itu akan terus turun ke bawah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, kakinya diangkat dengan kesungguhan. Baginda melangkah dengan mantap dan berjalan dengan tenang dan tawaduk. Jika baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan, pergerakannya cepat seolah-olah baginda sedang turun ke tempat yang rendah. Okey, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menoleh jika dipanggil, baginda akan memalingkan kedua bahunya serentak, iaitu seluruh badannya turut berpaling. Ini dah terang tadi. Pandangan matanya terarah ke bawah. Ke bawah ni maksudnya, okey nanti dulu. Baginda menundukkan kepala menatap bumi lebih lama daripada memandang ke langit. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa tundukkan pandangan mata ke bawah. Kadang-kadang baginda sallallahu alaihi wasallam tengok atas, tapi biasanya baginda sallallahu alaihi wasallam banyak melihat ke bawah. Setiap penglihatan baginda adalah pengamatan penuh makna. Apabila berjalan bersama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berjalan di belakang para sahabatnya. Baginda yang lebih dahulu memberi salam kepada orang yang ditemuinya. Maknanya kalau jumpa orang, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan mula memberi salam sebelum orang tu memberi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ada bagi tahu al-badi'us bisalam bari'um minal kibr. Orang yang mula bagi salam dia terlepas dari sifat takabur. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu tawaduk, bila jumpa orang, Nabi dulu bagi salam sebelum orang tu sempat bagi salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan dalam hadis pun Nabi beritahu orang yang paling afdal di kalangan kamu, baik di kalangan kamu ialah orang yang mula beri salam. Bukan tunggu orang bagi salam, bahkan dia yang bagi salam. Mana kepada orang Islam. Minta azan dulu. 8-9 minit. Minta azan dulu. Lepas tu kita sambung ni baca.
Raimi, ada tisu. 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 Jazakumullah khair. Allahumma salli ala sayyidina Okey, baik. Sambung tadi ya. Okey. Wa bihi qala haddatsana Musa bin وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم قال عظيم الفم قلت ما أشكل العين قال طويل شق العين قلت ما منهوس العقب قال قليل لحم العقب. Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang bermulut lebar, bermata lebar dan bertumit nipis. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Simak, iaitu guruku Simak, apa yang dimaksudkan dengan mulut yang lebar? Lalu Simak menjawab, bentuk mulutnya besar, iaitu seimbang dengan bentuk wajahnya. Aku bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan bermata lebar? Baginda Simak menjawab, belahan matanya panjang. Maksudnya belahan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ialah panjang. Okey. Aku bertanya lagi, apakah yang dimaksudkan dengan bertumit tipis? Simak menjawab, daging tumitnya sedikit, makna tidak tebal. Okey. Wa bi qala haddatsana Hannad bin Sari qala haddatsana Abtar bin Al-Qasim an Ash'ata ya'ni ibn Sawwar an Abi Ishaq an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhyan wa alaihi hullatun hamra faja'altu anzuru ilaihi wa ila al-qamar falahu 'indi ahsanu min al-qamar sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam yang diterangi bulan purnama. Makna malam bulan terang, bulan purnama. Waktu itu baginda sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian merah. Aku memandang baginda sallallahu alaihi wasallam dan bulan bersilih ganti.
menurutku baginda sallallahu alaihi wasallam lebih indah daripada bulan purnama sallallahu alaihi wasallam. Abu Ishaq berkata, wa bi qala haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Humaid bin Abdul Rahman Ar-Ru'asi an Zuhairin an Abi Ishaq qala sa'ala rajulun Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla as-sayf qala la bal mithla al-qamar. Abu Ishaq berkata, ada seorang lelaki bertanya kepada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Bara' bin Azib ni sahabatlah. Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma. Adakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pedang? Al-Bara' radhiyallahu anhu menjawab, tidak. Bahkan wajah baginda sallallahu alaihi wasallam bagaikan bulan, iaitu bagaikan bulan purnama. Seperti pedang, maksudnya panjang macam pedang. Kan, adakah wajah Rasulullah SAW panjang macam pedang? Ataupun dia kata mungkin macam kilat macam pedang. Tapi beliau kata tak. Wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam berseri macam bulan, iaitu bulan purnama. Wa bi qala haddatsana Abu Dawud Al-Masahifi Sulaiman bin Salmin qala haddatsana An-Nadhr bin Shumail an Salih bin Abi Al-Aqdar an Ibn Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyada ka'annama sigha min fiddah rajil asy-sya'r. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkulit putih seolah-olah terbentuk daripada perak dan rambutnya ikal, iaitu bergelombang, beralun. Nabi sallallahu alaihi wasallam putih macam perak. Maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam putih berseri. Putih berseri. Wajah Rasulullah SAW begitu berseri. Okey. Wa bi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarani Laits bin Sa'd an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala urida alayya al-anbiya fa idza Musa alaihi salam darbun min ar-rijal ka'annahu min rijali shanu'ah wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan Urwah bin Mas'ud wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan sahibukum yani nafsah wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan Dihyah. Baik. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, pernah diperlihatkan para nabi kepadaku. Ini diperlihatkan ni boleh jadi dalam mimpi atau boleh jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj. Maksud ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi Isra' Mi'raj, baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, pernah diperlihatkan para nabi kepadaku. Musa alaihissalam kelihatan seperti seorang lelaki daripada suku Shanu'ah, daripada kabilah Shanu'ah. Kabilah Shanu'ah ni satu kabilah daripada Yaman. Mereka ni badan mereka, susuk tubuh badan mereka sederhana, gemuk pun tak, kurus pun tak. Tapi ada dari riwayat lain sebutkan wajah Nabi Musa alaihissalam ni merah, kemerah-merahan orangnya. Baik. Jadi kemudian aku melihat Isa bin Maryam alaihissalam. Ternyata orang yang paling mirip dengannya yang pernah aku lihat adalah Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud ni salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Beliau daripada Bani Thaqif. Dan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ni orangnya tampan, muda. Dia ni orang muda. Jadi dia ni ialah antara juga orang besar dalam kabilah Bani Thaqif. Baik. Dan aku pernah melihat Ibrahim alaihissalam. Ternyata seseorang yang pernah aku lihat yang paling mirip dengannya adalah sahabat kalian ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata orang yang paling serupa, aku tengok Ibrahim. Ibrahim paling serupa dengan siapa? Paling serupa dengan aku. Maksud serupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam di Baitul Ma'mur ketika dalam peristiwa Mi'raj. Aku juga pernah melihat malaikat Jibril alaihissalam. Ternyata orang yang paling mirip dengannya yang pernah aku lihat adalah Dihyah radhiyallahu anhu. Dihyah ni salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling kacak dan paling handsome. Paling kacak. Nama dia Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu taala anhu. Jibril alaihissalam kalau datang jumpa Nabi biasa berupa Dihyah ni. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Dan dalam kalangan semua sahabat Nabi, orang yang paling handsome dia ni.
Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dan beliau juga biasa diutus oleh Nabi SAW untuk maksudnya untuk jumpa dengan raja atau orang besar-besar. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Okey, baik. Wa bihi qala haddatsana Sufyan bin Waqi' wa Muhammad bin Bashar al-ma'na wahid. Qala akhbarana Yazid bin Harun an Sa'id al-Jurairi qala sami'tu Abu Tufail radhiyallahu anhu yaqul ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhi al-ardi ahadun ra'ahu ghairi. Qultu sifuli qala kana abyada malihan muqassada. Sa'id al-Jurairi berkata, aku pernah mendengar Abu Tufail radhiyallahu anhu berkata, ni salah seorang sahabat Nabi. Abu Tufail ni sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada seorang pun yang masih hidup di permukaan bumi ini yang pernah melihat baginda selain aku, iaitu Abu Tufail. Ini maksudnya waktu tu semua orang yang pernah tengok Nabi di kalangan sahabat semua dah meninggal. Semua dah tinggalkan dunia ni. Yang masih hidup beliau waktu tu. Jadi beliau kata waktu ni ada orang yang pernah tengok Nabi, aku seorang. Jadi apa beliau kata? Maka Sa'id al-Jurairi berkata, jelaskan sifatnya kepadaku. Maka Abu Tufail menjawab, baginda sallallahu alaihi wasallam kulitnya putih kulitnya, tampan dan bentuk tubuhnya sedang. Dan bentuk tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam sedang. Ini sudah jelaskan sebelum ni. Okey. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman qala akhbarana Ibrahim bin Mundir Al-Hizami qala akhbarani Abdul Aziz bin Abi Thabit Az-Zuhri qala haddatsani Ismail bin Ibrahim mabnu akhi Musa bin Uqbah an Musa bin Uqbah an Quraib an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja thaniyatain idza takallama ru'yakan nuri yakhruju min baini thanayah. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, ada renggang iaitu jarak yang kecil pada gigi hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berbicara, kelihatan seolah-olah ada cahaya yang memancar keluar dari antara celah-celah gigi hadapannya, celah-celah gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi saya beritahu tadi, gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang renggang tu dekat dua depan ni. Dua depan dan dua bawah tu, iaitu apa? Gigi gunting. Gigi gunting atas dan gigi gunting bawah. Itu ada sedikit renggang. Dan Nabi SAW bila baginda cakap, bila baginda berbicara, maka ialah orang berbicara mesti mulut tu buka. Bila Nabi berbicara, seolah-olah bila Nabi buka gigi, maka gigi Nabi SAW tu putih berseri. Tu yang Ibn Abbas kata seolah-olah nampak cahaya keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Okey, ni bab 2. Kita masuk sekarang bab 2, babu majaa fi khatamin nubuwah. Boleh lagi terus Boleh ke tuan-tuan? Kita terus lagi boleh saya ingat kita cuba habiskan. Kita cuba habiskan sampai bab 2 ni. Bab 2 ni pun tak panjang sangat, iaitu menceritakan berkenaan dengan cop mohor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tadi pun kita dah baca sebahagian. Jadi ini lebih terangkan, lebih terperinci berkenaan dengan cop mohor yang ada pada tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu majaa fi khatamin nubuwah. Iaitu berkenaan dengan khatam, iaitu tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat badan baginda. Wa bihi qala haddatsana Abu Raja'in Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ismail 'anil Ja'd bin Abd Rahman qala sami'tu Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu yaqul dhahabat bi khalati ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waji'un famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si wa da'a li bil barakah wa tawadda'a fasharibtu min wudu'i wa qumtu khalfa dhahri fanadhartu ila al-khatam baina katifai fa idha huwa mithlu zirril hajalah. Baik. As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu taala anhu beliau berkata, makcikku mengajak aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni waktu makcik dibawa dia ni, waktu ni dia budak lagi. Waktu ni dia masih lagi budak. Kemudian makcikku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saudaraku ini, iaitu Sa'ib bin Yazid ni, sedang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku, lalu mendoakan keberkatan untukku. Sesudah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk dan aku meminum air bekas wuduknya. Lalu aku meminum air bekas wuduknya. Lalu aku berdiri di belakang badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Aku dapat melihat tanda kenabian di antara kedua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam.
Khatam iaitu tanda kenabian itu seperti zirrul hajalah. Nanti saya terangkan sikit-sikit. Baik. Dalam hadis ni, maknanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengusap kepala beliau. Ada dalam riwayat bagi tahu pasal beliau ni, kerana berkat tangan Nabi pernah usap kepala kepala beliau, seumur hidup kepala beliau ni tak datang uban. Tak uban. Yang tempat Nabi SAW usap tu tak ada kena uban. Masya-Allah. Okey, baik. Kemudian beliau kata, aku telah minum air bekas wuduk Nabi. Air bekas wuduk ni maksudnya lepas Nabi SAW berwuduk, Nabi berwuduk dalam bekas. Nabi SAW berwuduk dalam bekas. Jadi ada saki-baki air wuduk yang tinggal dalam bekas tu. Selepas Nabi dah habis guna saki-baki. Saki-baki tu beliau minum. Nak ambil keberkatan daripada Rasulullah SAW. Sebab saki-baki tu ialah bila orang berwuduk, kadang ada sikit-sikit air yang terkena kat situ. Maksudnya daripada tangan Nabi SAW. Kadang Nabi juga ada ambil untuk apa? Untuk berwuduk. Jadi beliau pun ambil keberkatan daripada air wuduk Rasulullah SAW. Dan lepas tu beliau tengok cok mohor kenabian Rasulullah SAW, atau kita panggil sebagai khatamun nubuah. Khatamun nubuah tu, okay, lepas ni saya panggil dengan istilah khatamun nubuah je lepas ni. Jadi khatamun nubuah tu berada di belakang bahu Nabi SAW. Beliau kata seperti zirrul hajalah. Zirrul hajalah ni apa dia? Iaitu seperti macam butang. Butang. Seperti butang. Butang macam mana kita nak terang? Kalau tuan-tuan tengok, kadang-kadang ada macam bantal, kadang-kadang diletakkan macam butang. Butang yang besar tu, macam butang. Bukanlah besar sangat, macam bentuk butang. Kadang-kadang ada katil yang kononnya kadang-kadang katil mengantin orang buat. Kadang dia buat macam tirai, kemudian dia letak butang tengah tu, macam butang. Dia zaman dulu ada, jadi butang tu panggil zirrul hajalah. Jadi seolah-olah macam Cok Mor tu beliau kata macam bentuk tu, bentuk butang tu. Dalam riwayat lain pula, dia sebab orang yang tengok tu berbeza-beza, kat depan dia akan beritahu, ada juga macam kata macam telur. Ada juga mengatakan macam butang yang diletakkan pada katil tu. Jadi itu dipanggil zirrul hajalah yang beliau lihat. Baik. Okay, wa bihi qala haddatsana Sa'id bin Yaqub at-Taliqani qala akhbarana Ayyub bin Jabir an Simak bin Harbin an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala ra'aitul khatam baina katifaihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra mithla baydatil hamamah. Baik. Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu beliau berkata, aku pernah melihat tanda kenabian yang ada di antara kedua-dua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu benjolan daging yang berwarna merah sebesar telur burung merpati. Ni beliau kata besar burung merpati. Lebih kurang besar tu dekat-dekat. Bila orang lain yang cerita, maka dia ceritalah macam pada pandangan dia. Yang tadi tu perawi dia Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu. Maka beliau cerita apa yang terlintas pada beliau. Yang ini pula cerita apa yang macam beliau nampak. Jadi beliau tengok seolah macam satu daging timbul kat belakang Rasulullah SAW warna merah. Kat belakang Nabi macam warna merah. Dia tu lebih kurang macam besar saiz telur burung merpati. Itu dipanggil khatamun nubuwah. Baik. Wa bi qala haddatsana Abu Mus'ab al-Madini qala haddatsana Yusuf bin al-Majishun an abihi an Asim bin Umar bin Qatadah an jaddati Rumaitah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asya wa nuqabbil al-khatam alladhi baina katifaihi min qurbi la fa'al yaqulu Sa'd bin Mu'adh yawma mata ihtazza lahu 'arsyur rahman. Baik. Sayyidatina Rumaitah radhiyallahu anha berkata, ni sahabiah ni, beliau ni perempuan. Ni seorang sahabiah Rumaitah radhiyallahu taala anha. Baik. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu aku berada sangat dekat dengan baginda. Seandainya aku mahu mencium tanda kenabian yang ada di antara kedua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam, nescaya aku dapat melakukannya. Okey. Maka apa aku dengar? Aku dengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu pada hari Sa'ad meninggal dunia, arasy Allah Taala bergegar kerana kematian Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu taala anhu. Ni maknanya perempuan ni dia cerita pada hari kematian Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu.
Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu seorang sahabat Ansar, ketua kepada kabilah Aus. Beliau meninggal dunia pada tahun 5 Hijrah. Selepas daripada peperangan Bani Quraizah. Mula-mula Khandaq dulu tahun 5 Hijrah. Lepas habis Khandaq berlaku peperangan Bani Quraizah. Lepas tu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu telah meninggal dunia. Kerana beliau cedera dalam peperangan Khandaq. Lepas tu beliau meninggal dunia. Jadi bila beliau meninggal dunia, Nabi SAW telah bersabda bahawa arasy Allah Ta'ala bergegar kerana kematian Sa'ad bin Mu'adz ni. Para ulama kata bergegar tu maksudnya bergegar kegembiraan menyambut roh Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu yang datang kepada, yang naik ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Mana Allah muliakan beliau. Kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah Taala. Tapi yang riwayatkan hadis ni nama dia Rumaithah radhiyallahu anha. Beliau kata waktu aku dengar Nabi bagi tahu macam tu, aku betul-betul dekat dengan Nabi. Waktu Nabi cakap macam tu, aku betul-betul dekat dengan Nabi SAW. Sehingga beliau kata kalau aku nak dekatnya aku dengan Nabi, aku belakang Nabi waktu tu. Aku dengar Nabi cakap sini. Beliau nak gambarkan dekatnya beliau dengan Nabi waktu tu. Beliau kata kalau aku nak cium khatamun nubuah yang kat belakang Nabi, aku boleh buat waktu tu. Tapi beliau tak buat lah. Tapi nak beritahu dekat dengan Nabi SAW. Sambung. Wa bi qala haddatsana Ahmad bin Abdah ad-Dabbi wa Ali bin Hujr wa ghairu wahidin qalu anba'ana Isa bin Yunus. Sikit lagi tuan-tuan. Okay. Anba'ana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufra qala haddatsani Ibrahim bin Muhammadin min waladi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala kana Ali idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al-hadits bi tuli wa qala baina katifaihi khatamun nubuwah wa khatamun nabiyyin. Ibrahim bin Muhammad iaitu salah seorang keturunan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah berkata, apabila Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah menceritakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau akan menyebutkan sebuah hadis yang panjang sampai selesai. Okey, baik. Beliau berkata ni maksudnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bercerita berkenaan dengan Nabi, di antara kedua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam terdapat khatamun nubuwah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah penutup bagi para nabi. Penutup bagi para nabi. Baik. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Asim qala haddatsana Azrah bin Thabit qala haddatsani Ilba bin Ahmar al-Yashkuri qala haddatsani Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Zaid udnu minni famsah dhahri famasahtu dhahrahu fawaqa'an asabi'i 'ala al-khatam qultu wa mal khatam qala sya'aratun mujtami'an. Baik. Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari radhiyallahu anhu berkata kepada Ilba bin Ahmar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Zaid ni sahabat Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari ni sahabat. Beliau berkata kepada anak murid beliau nama Ilba. Abu Zaid kata kepada Ilba. Jadi Abu Zaid tu sahabat. Apa beliau kata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, wahai Abu Zaid, kemarilah dan usaplah belakang badanku. Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil dia. Nabi sapu belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Aku pun mengusap bahagian belakang badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jari jemariku menyentuh tanda kenabian, mana menyentuh khatamun nubuwah tu. Maka Ilba bin Ahmar al-Yashkuri, iaitu anak murid itu, beliau bertanya kepada Abu Zaid, bagaimana bentuk tanda kenabian itu? Abu Zaid menjawab, gumpalan rambut. Gumpalan rambut. Ini kita kena faham, yang sahabat yang sebelum ni riwayatkan dengan tengok. Bila diorang tengok, diorang kata dia seolah saiz dia macam, ada yang kata telur burung merpati atau seperti macam satu butang yang agak besar. Tapi yang beliau ni, beliau tak tengok. Beliau rasa balik apa? Beliau rasa balik kain, mana baju lah. Beliau rasa. Beliau macam terasa timbul. Jadi bila ditanya, beliau kata aku rasa macam seolah kat situ ada macam bulu. Ada macam bulu yang, beliau kata bulu yang bergumpal, gumpalan rambut. Sebenarnya di atas khatamun nubuwah tu memang ada macam bulu-bulu halus di atas khatamun nubuwah tersebut. Ini yang beliau cerita tapi bukan beliau lihat, tapi beliau rasa. Baik. Wa bi qala haddatsana Abu Ammar al-Husayn bin Hurayth al-Khuzai qala haddatsana Ali bin Husayn bin Waqid
قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا فقال صدقة عليك وعلى أصحابك فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان فقال هدية لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها ما شاء الله. Baik, Sayyidina Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu beliau berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, Salman Al-Farisi, Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu datang membawa hidangan berisi kurma untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidangan itu diletakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya apa yang dibawa oleh Salman radhiyallahu anhu ni untuk uji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita pasal Salman ni panjang. Sangat panjang cerita dia. Daripada guru demi guru demi guru demi guru, beliau jumpa seorang demi seorang guru mati. Seorang demi seorang mati dan akhir sekali guru yang akhir yang sebelum beliau berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bahawa tak lama lagi akan ada nabi yang akan muncul di tanah Arab, yang di mana negeri itu banyak pokok kurma. Guru dibagi tahu. Jadi dia tanya pada guru itu, apa tanda nabi itu? Guru tu bagi tahu supaya ikut nabi itu. Apa tanda nabi itu? Dia kata nabi itu tanda dia ialah dia tak makan sedekah tapi makan hadiah. Harta sedekah tak makan tapi harta hadiah dia makan. Nombor 2 tanda dia ialah di belakang Nabi tu ada cop mohor kenabian, khatamun nubuwah. Jadi bila diringkaskan cerita, akhir sekali Sayyidina Salman radhiyallahu anhu telah diculik dan kemudian lepas tu telah dijual dan akhirnya dibeli oleh Yahudi Madinah dan dibawa di Madinah. Dia dah tengok dah, oh memang kawasan ni penuh pokok kurma. Sampailah akhirnya Nabi SAW berhijrah ke Madinah, dan ketika Nabi SAW berada di Quba, Salman radhiyallahu anhu datang dan beliau pun uji Nabi dengan hadis yang kita baca dalam kisah ni. Okey, baik. Jadi Salman radhiyallahu anhu datang, beliau membawa hidangan berisi kurma untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidangan itu diletakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Salman, apakah ini?" Salman radhiyallahu anhu menjawab, "Ini sedekah untukmu dan sahabatmu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pula, "Angkatlah ia dari sini, sesungguhnya kami tidak boleh makan barang sedekah. Kami tak makan harta sedekah." Kerana Nabi SAW orang mulia. Nabi bagi tahu bahawa kami Ahlul Bait, kami tak makan sedekah. Kan, inna hadhi sadaqata ya ausakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ahli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda bahawa sedekah ni kotoran manusia. Oleh itu kami sedekah itu tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad, mana Ahlul Bait sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kami tak makan sedekah. Salman radhiyallahu anhu membawa hidangan itu pergi dari situ. Keesokan harinya Salman radhiyallahu anhu datang lagi. Beliau membawa makanan yang sama, makna kurma juga. Beliau meletakkan makanan itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah ini wahai Salman? Ni kurma ni beliau dapat macam mana?" Kerana bila beliau dibawa di Madinah, beliau telah dibeli oleh seorang Yahudi yang tinggal di Madinah. Yahudi itu kerah dia kerja dekat kebun Yahudi itu. Setiap hari akan dapat sedikit, setiap hari akan dapat upah, dan upah tu kurma. Ialah zaman dulu macam kita, sekarang kalau upah ialah orang bagi duit. Tapi zaman dulu upah bagi makanan, iaitu bagi kurma. Jadi kurma yang dia dapat kerja tu dibawa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari pertama test hadiah sedekah, hari kedua test pula untuk apa? Hadiah pula. Okey, ni hari kedua. Jadi Rasulullah SAW bertanya, "Apakah ini wahai Salman?" Salman radhiyallahu anhu menjawab, "Ini adalah hadiah untukmu."
Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, hidangkanlah pada waktu jadi waktu tu Nabi SAW pun seni makan. Yang sedekah tu Nabi tak makan, Nabi hanya bagi sahabatnya makan. Tapi yang ni Nabi pun makan dan Nabi SAW bagi para sahabat radhiyallahu anhu makan. Sedekah ialah daripada orang sedekah daripada orang atas kepada orang bawah. Sedekah pemberian kerana hajat, orang susah kita bagi. Hadiah ni ialah pemberian yang mana daripada orang bawah pada orang atas. Maksudnya pemberian untuk muliakan orang. Jadi Nabi SAW tak makan sedekah, tetapi baginda SAW makan hadiah. Hadiah ni untuk muliakan orang. Baik. Jadi pada waktu itu Salman radhiyallahu anhu juga terlihat dan memerhatikan tanda kenabian di bahagian belakang badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu di antara pundak bahagian sebelah atas. Ni kat sini. Bahu ni, belaki ni bahagian atas, dekat atas. Dia macam ni hati kan, belakang hati. Tu ada khatamun nubuwah. Baik. Dengan itu Salman radhiyallahu anhu menyatakan keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hari lain. Ni lepas tu diringkaskan cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke bumi satu jenazah. Salman dah jumpa tanda pertama, iaitu Nabi makan harta hadiah tapi tak makan sedekah. Itu dah jumpa. Satu lagi belum, iaitu apa dia? Iaitu yang khatamun nubuwah atau yang guru dia bagi tahu, tu tak jumpa lagi. Jadi sekali itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi solat pergi menghadiri pengebumian seorang jenazah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kubur. Waktu orang tengah ke bumi tu, Nabi duduk kat kubur. Salman radhiyallahu anhu datang dan beliau berpusing-pusing kat Nabi. Macam orang kata berlega-lega, nak cari peluang macam mana lah nak kat belakang kan. Nak tarik tak berani. Tapi dia pusing. Tapi bila tengok tu Nabi SAW faham. Apa, mungkin Allah hantar wahyu. Jadi Nabi faham. Bila Salman betul-betul berada belakang Nabi, Nabi sini buka. Nabi tunjuk pada Salman radhiyallahu anhu. Salman radhiyallahu anhu tengok tu, terus beliau kucuk belakang Nabi dan beliau beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tengok khatamun nubuwah tersebut. Baik. Sebelum itu, Salman radhiyallahu anhu adalah hamba milik seorang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menebus beliau dengan sekian-sekian dirham. Cara membayarnya adalah dengan menanam tanaman kurma di atas sebidang tanah untuk mereka. Ni Salman ada minta dengan tuan dia nak bebaskan. Salman ada minta dengan tuan dia nak bebaskan, supaya dia dibebaskan. Tuan dia bagi syarat, boleh bagi bebas dengan syarat kau kena bagi sekian bayaran duit. Di samping itu juga engkau kena tanam pokok kurma sampai masak baru kau bebas. Teruk betul. Dia minta berapa dirham? Dia minta 40 dirham. Itu dah susah. Yang kedua dia minta tanam 300 pokok kurma sampai berbuah baru bebas. Ini dipanggil mukatabah. Bila Salman radhiyallahu anhu minta dibebas, Yahudi itu bagi syarat sekian. Jadi bila Salman radhiyallahu anhu mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bantu beliau. Sekali datang emas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam harta, Nabi telah panggil Salman, Nabi kata, ambil harta ni pergi bagi kat tuan kau. Salman radhiyallahu anhu timbang sebenarnya sikit je. Tapi bila timbang, bukan timbang, sukat. Beliau sukat, cukup. Allah cukupkan, beliau bayar. Satu dah lepas. Satu lagi tinggal, iaitu tanam pokok kurma. Tanam pokok kurma tu minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bantu untuk tanam pokok kurma. 300 batang pokok, bukan sikit. Kan, dia nak seorang buat. Jadi dia minta tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Salman perlu bekerja di situ sampai pokok-pokok kurma itu berbuah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang membantu Salman menanam pokok-pokok kurma itu, kecuali satu batang pokok yang ditanam oleh Umar radhiyallahu anhu. Semua tanaman kurma itu berbuah pada tahun yang sama, namun ada sebatang pokok yang tak berbuah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapa dengan tanaman kurma yang satu ini yang tak berbuah ni? Umar radhiyallahu anhu menjawab, wahai Rasulullah, sayalah yang menanamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencabut pokok kurma itu lalu menanamnya semula. Akhirnya pokok itu berbuah pada tahun yang sama juga. Masya-Allah, kan? Maknanya kesimpulannya, bila beliau minta tolong, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi sini. Nabi kata, jom kita pergi kebun Salman. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu waktu itu ikut. Nabi sini tanam pokok kurma. Mana Rasulullah sini letak benih ni. Tahun tu juga semua tumbuh dan keluar buah. Allah Ta'ala cepatkan. Kalau ikut mana, dia ambil masa, kan? Bahkan kurma ni pun dia buah setahun sekali je. Musim panas. Tapi tahun tu juga berbuah semua dan masak ranum. Tapi satu pokok tu Sayyidina Umar tanam. Yang tu tak berbuah. Bila Nabi datang, Nabi ziarah pokok tu, tengok semua dah tanam, satu kantoi pula. Nabi tanya, apa cerita ni? Umar kata, wahai Rasulullah, saya lah yang tanam.
Nabi SAW cabut dan Nabi SAW tanam balik, tahun tu juga buah, maka dah cukup 300 pokok kurma yang dah berbuah, akhirnya beliau pun dibebaskan. Okey, akhirnya beliau pun dibebaskan oleh Yahudi itu. Jadi beliau ni bukan Nabi yang bebaskan sebenarnya, tetapi Yahudi tu yang bebaskan, tetapi dengan dibantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu berkenaan kisah Sayyidina Salman radhiyallahu taala anhu. Baik. Tapi poin dalam hadis ni adalah nak beritahu khatamun nubuwah. Mana beliau melihat khatamun nubuwah. Okey, ni hadis sikit lagi. Okey. Wa bihi qala kebun Salman radhiyallahu anhu ni masih sekarang ada di Madinah. Kebun dia ada di Madinah dekat dengan dia ada perigi kat situ. Perigi nama Perigi Salman. Perigi Salman. Perigi Salman ni dipanggil Bi'ru Salman, dekat dengan kebun. Dia tu perigi besar, perigi tu panggil Perigi Salman. Sebelah tu ada kebun. Kebun itulah dulunya tempat Salman radhiyallahu anhu yang tanam pokok ni, dan Nabi pernah tanam pokok kat situ. Tak jauh daripada perigi itu dekat Madinah, ada satu lagi perigi nama Perigi Gharas. Perigi Gharas ni ialah perigi yang daripada air perigi itu dimandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi'ru Gharas dipanggil. Dia tak jauh tu. Ni lebih kurang, katalah contoh kata situ perigi Salman radhiyallahu anhu lebih kurang dalam 300 meter, lebih kurang depan sikit ada satu sekolah. Dekat depan sekolah tu ada, sekarang lah kat Saudi, dekat Madinah, kat depan sekolah tu ada perigi apa? Ghars. Iaitu daripada airnya dimandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Bishr bin al-Waddah qala anba'ana Abu Aqil ad-Dawraqi an Abi Nadrat al-Awaqi qala sa'altu Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yani khatam an-nubuwah, faqala kana fi dhahri bad'atan nashizatan. Abu Nadra al-Awaqi radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu perihal tanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu tanda kenabian, iaitu khatamun nubuwah. Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu menjawab, tanda kenabian itu ada di bahagian belakang badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa daging yang timbul. Daging yang timbul. Okey, hadis last. Hadis akhir. Okey, wa bihi qala haddatsana Ahmad bin al-Miqdam Abu al-Ash'athi al-Ijli al-Basri qala haddatsana Hammad bin Zaid an Asim bin al-Ahwal an Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi unas min ashabihi fadurtu hakadha min khalfi fa'arafa alladhi urid fa'alqa ar-rida'a an dhahri fara'aitu mawdi' al-khatami ala katifai مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Baik, Sayyidina Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu beliau berkata, aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya. Aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang duduk bersama para sahabatnya. Aku berjalan mundar-mandir di belakang baginda. Baginda faham apa yang aku inginkan. Maksudnya beliau nak tengok khatamun nubuwah. Ini lebih kurang macam Sayyidina Bilal. Sayyidina Salman radhiyallahu anhu bercerita juga, tapi ini sahabat lain. Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu. Dengan itu baginda sallallahu alaihi wasallam telah melepaskan selendang yang menutupi belakang badannya. Selendang ni ridak kan, Nabi pakai ridak kan. Zaman dulu kadang pakaian mereka tak sempurna, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai ridak. Ridak ni macam kain yang ihram. Orang dulu kadang macam pakai kain ihram tu. Jadi mereka balut badan dan juga balut bahu. Dia balut di bawah tu dan atas balut bahu. Itu di dalam bahasa Arab dia panggil ridak. Jadi bila sahabat ni pusing-pusing sampai ke belakang, Nabi SAW faham, Nabi sini turunkan ridak Rasulullah SAW. Baik, maka aku dapat melihat letak ataupun aku dapat melihat tempat tanda kenabian khatamun nubuwah yang berada di antara kedua bahu baginda SAW sebesar genggaman tangan. Lebih kurang besar ni. Dia lebih kurang lah. Ada kata tadi besar burung merpati, ada kata yang seperti macam butang. Dia lebih kurang sebesar apa, genggaman tangan. Di sekelilingnya ada bintik kehitam-hitaman seperti kumpulan jerawat. Maksudnya dia macam
bulat macam telur, bujur, kan? Dan tepi-tepi tu macam ada bintik-bintik halus, hitam, seperti mana macam dia kata macam kumpulan jerawat, macamnya macam bintik-bintik tepi tu. Ini dia cerita detail lagi. Ini cerita sahabat yang paling detail pasal Khatamun Nubuwah berbanding dengan lain-lain. Okey. Jadi ada bintik kehitam-hitaman seperti kumpulan jerawat dia yang sekeliling tu. Maka sebelum pulang, aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada baginda, "Wahai Rasulullah, semoga Allah Taala mengampuni tuan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Begitu juga dengan kamu." Maka semoga Allah juga ampunkan kamu. Para sahabat yang berada di situ bertanya kepada Abdullah bin Sarjis, "Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon keampunan untuk kamu?" Abdullah bin Sarjis menjawab, "Ya, begitu juga untuk kamu semua." Maksudnya beliau juga mohon ampun untuk orang yang hadir pada waktu itu. Kemudian Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu membaca ayat, "Dan mintalah ampun bagi dosamu bagi orang yang beriman lelaki dan perempuan." Maknanya bila orang lain tu dengar, ada orang cemburu.